Semasa berhubung hasrat kerajaan untuk menjadikan tahun 2023 sebagai tahun menoktahkan kemiskinan tegar dan nyatakan kadar kemiskinan terkini negara dan pendapatan isi rumah mengikut kaum pada tahun 2022. Terima kasih, Timbalan Di-Pertua. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Puan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Tampin. Kerajaan Perpaduan terus beriltizam untuk menoktahkan kemiskinan tegar tanpa mengira latar belakang kaum dan wilayah melalui beberapa tindakan intervensi yang bersifat jangka masa pendek dan sederhana. Ini termasuk menerusi pendekatan baru yang memberi penekanan kepada keupayaan menjana pendapatan tambahan secara mampan. Bagi jangka masa pendek di bawah Belanjawan 2024, pelbagai langkah akan diteruskan bagi membantu golongan miskin seperti sumbangan tunai rahmah (STR), sumbangan asas rahmah (Tausara), subsidi kepada pesawah dan pekebun kecil serta projek pembaikan melibatkan infrastruktur luar bandar dan program pembasmian kemiskinan. Inisiatif yang diperkenalkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup juga akan diteruskan seperti inisiatif Payung Rahmah dan Jualan Terus dari Ladang yang menawarkan barangan dan perkhidmatan mampu bayar kepada pengguna. Bagi strategi jangka masa sederhana dan panjang di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, pendapatan rakyat dipertingkatkan melalui program-program keusahawanan, peningkatan kemahiran dan latihan kemahiran semula serta penyediaan dasar perlindungan sosial yang komprehensif. Inisiatif ini termasuklah program seperti inisiatif pendapatan rakyat atau IPR yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi yang meliputi penyediaan ekosistem yang lengkap dan bantuan secara in-kind diberi kepada peserta bagi menyokong dan menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan tambahan secara mampan. Sehingga kini sejumlah kira-kira 4,100 isi rumah telah mendapat limpahan manfaat daripada hasil pelaksanaan program ini. Kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada 6 November 2023 yang lalu juga telah bersetuju supaya semua agensi mengenal pasti isi rumah yang boleh menyertai program-program yang disediakan oleh kerajaan dalam tempoh berbaki 2 bulan sebelum akhir 2023 dan diserapkan ke dalam program yang ditawarkan mengikut kesesuaian. Kerajaan juga bersetuju mempertimbangkan pemberian bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah yang tidak berkemampuan untuk menjana pendapatan ataupun golongan tidak produktif bagi memastikan mereka terkeluar dari miskin tegar. Saya minta 1 minit lagi, Puan Yang Di-Pertua. Kerajaan menyedari bahawa keberkesanan usaha membasmi kemiskinan turut berkait rapat dengan sumber data utama yang dijadikan rujukan. Pada masa ini, sumber data utama yang diguna pakai adalah Survey Pendapatan Isi Rumah ataupun HIES, Bank Data Kemiskinan Nasional ataupun IKASih dan Sistem Informasi Data Maklumat Masyarakat Orang Asli atau IDAMAK, dan setiap daripadanya mempunyai beberapa kelemahan tertentu. Oleh yang demikian, kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan pangkalan data utama ataupun PADU yang berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan termasuk program sosioekonomi dan membasmi kemiskinan secara menyeluruh tanpa pertindihan. Sistem padu ini dijangka sedia untuk digunakan secara berperingkat mulai Januari 2024. Dan akhir sekali, Puan Yang Di-Pertua, berhubung dengan statistik kemiskinan. Statistik berhubung pendapatan dan tahap kemiskinan diperolehi daripada Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah. HIES yang terkini adalah untuk tahun 2022 dan laporan penemuan telah diumumkan oleh Kementerian Ekonomi pada Julai 2023 yang lalu. Dan berdasarkan laporan tersebut,
nilai pendapatan garis kemiskinan PGK peringkat nasional bagi tahun 2022 telah meningkat kepada RM2,589 setiap isi rumah berbanding RM2,208 bagi tahun 2019. Manakala nilai PGK makanan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan tegar bagi tahun 2022 adalah RM1,198 berbanding dengan RM1,169 bagi tahun 2019. Berdasarkan nilai PGK 2022 pada peringkat nasional inilah, maka penemuannya ialah insiden kemiskinan adalah 6.2% merangkumi 488,000 isi rumah, manakala insiden kemiskinan tegar adalah 0.2% yang meliputi 18,000 isi rumah, berkurang daripada anggaran 1% pada tahun 2020. Berdasarkan laporan ini juga, pendapatan isi rumah kasar bulangan penengah median household income dengan izin Puan Yang di-Pertua mengikut 3 kaum utama adalah RM5,793 bagi Bumiputera, RM8,167 bagi Cina dan RM6,627 bagi keluarga kaum India. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Tampin. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama berganding bahu untuk menjayakan hasrat kerajaan bagi membasmi kemiskinan dan mendapatkan manfaat untuk rakyat. Jelaslah bahawa isu kemiskinan tegar ini meliputi semua kaum. Namun golongan paling ramai dalam kelompok tersebut adalah Melayu dan Bumiputera. Mengenai pengkelasan pendapatan isi rumah yang diguna pakai oleh kerajaan dalam merangka dasar dan menentukan kadar bantuan tunai umpamanya sememangnya agak mengelurukan. Hal ini kerana pengkelasan tersebut mula diberikan penekanan melalui rancangan Malaysia ke-7 dan tidak mengambil kira kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi rakyat. Persoalan saya Yang Berhormat Menteri, adakah kementerian berhasrat untuk menyemak semula kategori kumpulan pendapatan isi rumah B40, M40, T20 dan lain-lain dan memperkenalkan beberapa sub-kumpulan pendapatan yang lebih terperinci mengikut setiap kategori agar lebih menyeluruh serta berkesan dari sudut pengubalan dasar dan penyampaian sebarang bentuk bantuan. Terima kasih Timbalan Direktur. Terima kasih Tampin Puan Yang Di-Pertua. Kalau kita lihat kepada kaedah menggunakan pengkelasan B40, M40 dan T20, ini adalah satu kaedah statistik. Berdasarkan kajian pendapatan isi rumah, maka boleh ditentukan taburan isi rumah setiap keluarga. Maka yang paling bawah, 40% bawah itu, ada satu garis pendapatan di bawah pendapatan itu dikira B40. 40% seterusnya ialah M40 dan T20. Dan memang benar sejak daripada rancangan Malaysia ke-7, dasar kerajaan terutamanya yang melibatkan kepada pemberian bantuan melihat kepada perkara-perkara ini. Dan saya kira masyarakat dan juga Dewan sedia maklum ada beberapa kelemahan dengan pendekatan yang menggunakan kaedah pendapatan semata-mata kerana ia tidak mengambil kira pemboleh ubah yang lain, termasuklah tanggungan di dalam keluarga, termasuklah contohnya lokasi kerana kos sara hidup itu berbeza-beza mengikut kawasan, termasuklah juga apabila kita bercakap tentang subsidi petrol dan diesel secara bersasar, pertimbangan mengenai jarak dan sebagainya. Saya kira kesukaran yang ada sebelum ini ialah kerana infrastruktur pangkalan data itu tidak menyeluruh dan tidak memungkinkan kerajaan mengambil kira pemboleh ubah yang lain. Jadi sebab itu pendekatan sebelum ini ialah seberapa yang baik dilihat kepada pendapatan, diukur kepada garis pendapatan B40, M40, maka bantuan diberikan begitu. Sebab itu, tindakan yang pertama ialah sudah tentu untuk kita mewujudkan padu. Dan dengan
kemajuan teknologi dan juga sains data yang ada sekarang, ia membolehkan kerajaan mengumpul lebih banyak maklumat yang ada. Jadi setakat ini PADU mempunyai bagi setiap isi rumah keluarga, PADU dijangka akan mempunyai pemboleh ubah sehingga 120 lebih pemboleh ubah bagi setiap isi rumah keluarga, dan ini membolehkan kita beralih daripada pendekatan sebelum ini mengikut pendapatan semata-mata kepada pendekatan ke arah perbelanjaan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Maksudnya melihat kepada pendapatan, kemudian ditolak kepada tanggungan-tanggungan dan diambil kira juga pemboleh ubah lain seperti lokasi, jarak dan sebagainya, termasuklah juga harta, dan itu akan pada pandangan kerajaan akan memberikan gambaran yang lebih adil. Apabila kita sudah ada taburan berdasarkan pendapatan boleh belanja bersih ini, maka kaedahnya adalah sama. Kita akan melihat taburan ini bagi setiap isi rumah keluarga, dan kerajaan selepas itu boleh memastikan penyasaran bantuan itu adalah khusus kepada kumpulan-kumpulan tertentu dan dengan kaedah yang lebih kompleks daripada kaedah yang ada sebelum ini. Terima kasih, Puan. Rantau Panjang. Ya, terima kasih Tuan Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, untuk memastikan tidak ada golongan miskin yang tercicir. Jadi kita mengharapkan satu mekanisme yang konkretlah untuk memastikan supaya tidak ada golongan yang tercicir ini. Dan saya ingin tahu apakah usaha yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk pemutihan data. Sebab antara kementerian dengan kementerian agak bercanggah. Kita tengok apa yang dilaporkan oleh laporan prestasi program ICU JPM laporkan sehingga Oktober 2023 masih ada 106,213 orang KIR yang miskin tegar. Sedangkan dalam yang sebagaimana disebutkan tadi, dalam laporan bajet juga menyebutkan hanya ada 18,000 orang. Jadi macam manakah pemutihan akan dibuat supaya tidak ada golongan yang tercicir, dan adakah mekanisme yang akan dibuat untuk memastikan pengukuran yang setimpal terutama bagi yang berada di bandar dan di luar bandar, sebab taraf hidup dan kos hidup yang berbeza. Minta penjelasan. Terima kasih Rantau Panjang. Pemutihan sebenarnya kepada pangkalan-pangkalan data kerajaan yang berkaitan kemiskinan, terutamanya IKASIS, sebenarnya adalah satu proses yang telah berjalan setiap tahun. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, ada cabaran kerana peraturan sekarang ialah untuk mendapat apa-apa bantuan daripada kerajaan, mesti ada nama dalam IKASIS. Jadi sudah tentu senarai dalam IKASIS ini yang ada daripada tahun 2007 akan ada yang tidak mahu keluar. Begitu juga pendekatan sebelum ini, termasuk yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi, apabila kita memprofilkan seberapa banyak keluarga di dalam IKASIS yang dikira miskin tegar ini, untuk kita padankan dengan program-program pembasmian kemiskinan, secara puratanya sekitar 25 ke 30% menolak untuk terlibat di dalam apa-apa program, kerana bagi mereka bagi saja bantuan tunai yang melibatkan menjana pendapatan semua ini dia tidak berminat. Jadi sebab itu, selain daripada pemutihan yang berterusan, dan saya sedia maklum ICU contohnya terus menggerakkan jentera kerajaan untuk memutihkan. Sebab itu pada makluman saya, setakat September 2023, senarai di dalam IKASIS itu telah dibersihkan sekarang ini lebih kurang 80,000 isi rumah, daripada yang dulu 130 jadi 106, kerana dia seperti yang Rantau Panjang sebut itu ialah soal pemutihan. Tapi kita juga sedia maklum perkara ini adalah dinamik dan kerajaan tidak boleh 24 jam sehari tumpu untuk memutihkan sahaja. Ada kaedah yang lebih baik. Kaedah yang lebih baik ialah dengan kita menggabungkan seberapa banyak data yang ada di dalam jabatan-jabatan kerajaan. Jadi tindakan-tindakan ini yang dijalankan secara selari, selain daripada menggerakkan pemutihan di dalam IKASIS yang dijalankan oleh ICU, selain daripada pemetaan dan
profiling dengan izin Puan Yang Berketua yang dijalankan oleh Kementerian Ekonomi kepada miskin-miskin tegak ini, ditambah pula dengan semak silang yang secara real time, ini akan membolehkan proses pemutihan itu berjalan dengan lebih baik. Dan bila kita mula mengambil kira pula pemboleh ubah ekonomi yang lain bagi setiap isi rumah di dalam padu, saya yakin untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan mendapat angka kemiskinan yang lebih tepat, dan juga kita boleh mendapat dengan izin Puan Yang Berketua insight kepada setiap kedudukan isi rumah keluarga miskin itu dengan lebih tepat, supaya bentuk bantuan itu dapat diberikan dengan lebih tepat. Dan contohnya yang terakhir Puan Yang Berketua, contohnya daripada 100,000 lah yang ada di dalam e-kasih itu, contohnya miskin itu pun ada pelbagai bentuk. Ada yang miskin kerana dia memang sakit dan dia dah tidak ada keupayaan untuk bekerja, yang ini perlu diberikan bantuan terus oleh kerajaan. Kita tak guna nak bagi dia program sana, program sini, kerana dia memang bedridden contohnya. Tapi ada juga yang miskin sebenarnya yang berupaya untuk menjana pendapatan. Yang ini perlu diberikan program yang lain. Ada juga contohnya yang keluarga miskin tegar tetapi ketua isi rumahnya mungkin bermasalah. Sama ada dia penagih dadah, dia ada masalah jenayah yang lain, maka tumpuan itu boleh diberikan kepada anak atau isteri. Jadi dengan pangkalan data yang kita harapkan lebih bersepadu melalui padu nanti, maka pembasmian kemiskinan itu boleh dibuat secara lebih teratur, terperinci dan tersasar, dan insya-Allah itu akan mengurangkan masalah keciciran. Terima kasih. Saya jemput Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhrul Razi, Kuala Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Yang Berketua. Soalan saya nombor 2, minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan langkah-langkah segera yang telah diambil secara tegas dan holistik bagi menangani isu penjualan benih padi sah yang begitu menekan para pesawah mutakhir ini, yang pastinya akan menjejaskan hasil pengeluaran padi dan kadar sara diri SSR beras negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kepala Yang Dipertua dan terima kasih Ahli Parlimen Kuala Kedah. Untuk makluman Ahli yang berhormat, keperluan benih padi sah semasa adalah sebanyak 72,000 tan metrik atau 3.6 juta kampit, 20 kilogram bagi sekampit. Keperluan benih bagi 1 hektar tanah sawah 7 hingga 10 beg per hektar atau 140 gram hingga 200 kilogram. Para pesawah menikmati insentif sebanyak RM1.03 bagi setiap kilogram benih padi sah yang dibeli daripada pengeluar benih padi sah yang dilantik oleh kerajaan. Bagi memastikan bekalan benih padi sah mencukupi dan harga terkawal, Kementerian telah mengambil beberapa langkah drastik. Yang pertama, memantau dan mengawal ketat kelulusan ladang dan makmal terhadap 12 pengeluar benih padi sah berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh jabatan dan agensi sebelum benih padi sah dijual kepada pesawah. Yang kedua, meluluskan sebanyak 532,325 kampit benih padi sah bagi kegunaan di negeri Kedah dan Perlis dengan rekod pengeluaran 89,723 kampit benih pada 18 Oktober, 151,200 kampit pada 26 Oktober, 79,142 kampit benih pada 3 November dan 112,000 kampit benih pada 10 November. Yang ketiga, dijangka pada 17 November akan lulus 50,000 kampit, di mana 31,000 kampit akan diagih kepada PPK Mada dan selebihnya 19,000 kampit diagih pada negeri Perlis dan luar Jelapang negeri Kedah. Yang keempat, melancarkan task force operasi benih padi sah Zon Utara bermula 7 November 2023.
tempoh pelaksanaan Task Force OP BPS ini diadakan selama 2 minggu, bermula 7 November hingga 21 November. Ini adalah untuk memastikan semua peruncit menjual mengikut harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tiada unsur menyorok benih padi sah. Status semasa 7 November 2023, 20 lesen telah pun ditarik balik dan pada 16 November 2 lagi lesen ditarik. Penetapan harga maksimum jualan benih padi sah bagi setiap kampit 20 kg RM40 dan tempat jualan runcit RM45 mulai 20 Oktober 2023. Penetapan harga ini dibuat bagi mengelakkan manipulasi harga benih padi sah di lapangan menerusi pembelian tanpa kawalan. Penjualan benih padi sah yang dipakejkan bersama racun khusus bagi varieti padi CL220 sebelum ini hendaklah dijual secara berasingan. Harga benih padi sah bagi varieti CL220 adalah pada harga maksima RM40 di pintu gudang syarikat dan untuk pengeluar RM45 sebagai harga runcit. Saya habiskan dengan ini pentinglah untuk semua pesawah dengar. Benih padi sah secara terus kepada Pertubuhan Peladang dan Petani bertarikh 11 Oktober 2023 telah dah terbatal. Berkaitan isu peruncit yang menjual benih padi lebih RM45 seperti yang ditetapkan, kerajaan telah mengambil tindakan serta-merta dengan menarik semula lesen penjualan benih padi sah serta-merta, melakukan risikan dan penguatkuasaan secara berterusan bagi memastikan ketetapan harga dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak. Menyaran pesawah atau mana-mana pihak berkepentingan membuat aduan kepada cawangan kawal selia padi beras, pejabat KPB negeri melalui agensi seperti Jabatan Pertanian, Lembaga Kemajuan Pertanian MADA dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, mengeluarkan lesen runcit melalui kuasa pengarah KPB di bawah peruntukan Seksyen 4 Akta Pengawal Padi dan Beras 1994 kepada PPK dan syarikat untuk mengedarkan benih padi sah terus kepada pesawah. Bagi langkah jangka panjang, kerajaan akan melaksanakan kajian untuk membangi harga belian padi dan harga benih padi. Ini kita akan bincang dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, KPDNK tentang penyelarasan harga yang sesuai bagi semua pihak very soon pada masa akan datang. Sebab semua kena, pesawah kena menang, pemborong kena menang, peruncit kena menang, pengguna pun kena menang. Ini perbincangan perlu dibuat secara lebih tersusun, lebih untuk supaya semua pihak mendapat faedah nanti. Terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberikan jawapan yang panjang lebar berhubung dengan isu kekurangan benih padi sah ini. Saya membangkitkan perkara ini kerana realiti di pasaran BPS sukar didapati dan sekiranya ada pun harga yang melepasi siling yang diselaraskan iaitu harga cekik. Soalan tambahan saya, sejauh manakah penguatkuasaan atau pematuhan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dipatuhi dengan serius bagi membendung aktiviti manipulasi harga BPS serta memastikan para pesawah dapat memperolehi BPS dengan harga kawalan, dan apakah pihak kementerian bersedia untuk memberi kebenaran kepada Pak Tani untuk menyediakan benih padi sendiri atau menambah lagi syarikat pengeluar BPS sedia ada bertujuan untuk memastikan krisis ini tidak berulang pada musim akan datang, memandangkan keluasan penanaman padi masih di bawah 50%, iaitu sekitar 20% keluasan mada pada masa ini. Sekian, terima kasih. Pada hari Selasa yang lalu, 2 hari lepas, selepas menjawab soalan di Parlimen ini, saya terus terbang ke Alor dan saya sendiri mengetuai kumpulan untuk pergi ke kilang
yang menyediakan benih. Kilang yang pertama saya pergi memang tuan kilang itu tak tahu, kehadiran itu mengejut, dan didapati ada benih-benih padi yang telah banyak, hanya menunggu kelulusan daripada pihak makmal DOA untuk diedarkan dalam masa yang segera ini. Bila saya pergi ke kilang yang kedua, saya nampak tuan kilang itu dah tahu kehadiran itu. Itu macam mana dia tahu? Kita tahulah strategi yang pertama. Artinya saya melihat begitu secara serius hal-hal benih padi ini. InsyaAllah sekarang kita bertindak dengan menggunakan apa saja termasuk cara fast track untuk penyediaan benih padi ini. Dan insyaAllah sampai ke peringkat ianya insyaAllah mencukupi sampai kepada tarikh akhir bila musim penanaman ini. Kita dalam jangka panjang kita usahalah untuk mewujudkan stockpile bagi benih padi sah. Kita nak buat stockpile macam stockpile beras, iaitu 500,000 kampit mesti ada stockpile. Kalau berlaku apa-apa hal, maka stockpile ini akan digunakan. Seperti beras, kita belum guna lagi stockpile negara. Stockpile negara ini dia boleh hantar sehingga 5 bulan kita ada stockpile beras. Kita belum ada stockpile benih padi. Yang ini kita akan adakan pada masa hadapan. Menambah baik dan mempertingkat infrastruktur dan plot penanaman padi asas oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan MARDI kena main peranan utama. Memperluas penggunaan padi sah di wilayah Sabah dan Sarawak ini dalam jangka panjang lah. Yang pentingnya sekarang ini kita ambil semua kita gerakkan jentera yang ada di peringkat kerajaan, DOA-nya, Department of Agriculture dan semuanya, MADA dan semuanya, insyaAllah benih cukup, bersedia dan pengedaran akan sampai cukup insyaAllah sebelum tanaman padi. Ini jumpa saya di luar pun boleh, di dalam pun boleh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma harga. Sila duduk. Sekian. Igan. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan benih padi sah ini. Cuma soalan tambahan Igan Yang Berhormat Menteri ialah, adakah kementerian mempunyai perancangan ataupun sejauh mana perancangan kementerian untuk melaksanakan program insentif benih padi sah ini ataupun IBPS ini ke Sarawak dan Sabah? Kerana benih ataupun klon padi sah ini amat penting untuk memastikan hasil padi yang baik ataupun berkualiti ataupun dari segi yield yang banyak. Terima kasih Timbalan Datuk. Terima kasih. Ini memang di peringkat perbincangan yang begitu aktif sekarang ini, supaya Sabah dan Sarawak kalau mereka ada benih padi sendiri, tak apa. Kalau tidak ada benih padi sendiri, maka kita harap menerima benih padi yang sedia digunakan dikeluarkan oleh MARDI dan agensi-agensi yang diterima oleh kerajaan. Ternyata yieldnya meningkat seperti yang kita lihat sama ada di Skincan, di Perak, di Bumbung 5, Pulau Pinang dan beberapa tempat di kawasan Mada di Kedah. Memang yieldnya melebihi 7 tan per hektar. Ini soal benih ini, dan kita akan berbincang terus dengan pihak Pertanian Negeri Sabah dan Sarawak, dan setakat ini mereka memberi reaksi yang positif untuk menerima benih-benih baru ini. Ini yang kita harapkan, dan keadaan ini insya-Allah Sabah dan Sarawak ini mereka bersedia dengan secara aktif sekarang untuk membantu ke arah SSR beras kita di negara ini. Dan ini berdialog dan juga perbincangan di peringkat pegawai sekarang ini sedang berjalan. InsyaAllah akan terjelma hasil yang baik supaya Sabah dan Sarawak ini menjadi jelapang padi yang kedua bagi Malaysia untuk masa akan datang. Saya jemput Tuan Oscar Ling Tayu Sibu. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya meminta Menteri Pengangkutan menyatakan sejauh manakah bilangan penerbangan dan pengendalian penumpang untuk lapangan terbang di Malaysia telah kembali ke tahap sebelum COVID-19. Dan apakah pencapaian ketetapan
ketepatan waktu on-time performance penerbangan domestik untuk tahun 2022 dan 2023 serta langkah kawal selia yang diambil untuk melindungi pengguna daripada masalah kelewatan dan pembatalan penerbangan. Poin yang kedua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, tahap pemulihan jumlah penerbangan antara Januari hingga Oktober 2023 adalah pada kadar 74.1% ataupun 381,475 penerbangan berbanding 514,896 penerbangan untuk tempoh yang sama pada tahun 2019. Bagi maksud pengendalian penumpang, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 109,428,322 penumpang bagi tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah menurun sehingga 54,8 juta penumpang ataupun 50,1% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Sehingga bulan September 2023, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 62,8 juta penumpang. Pihak kerajaan mensasarkan peningkatan bilangan penumpang pada tahun ini adalah sebanyak 87,8 juta penumpang, iaitu 80,6% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Jumlah penumpang dijangka kembali ke tahap pra-pandemik pada tahun hadapan. Tahap pemulihan keseluruhan jumlah penumpang adalah pada kadar 77,5% antara Januari hingga September 2023 berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019. Pemulihan yang terbaik adalah penumpang domestik pada kadar 84,4%, diikuti penumpang ASEAN pada 77,5% dan 63,4% untuk penumpang destinasi antarabangsa yang lain. Berkaitan pencapaian ketepatan waktu ataupun on-time performance, bagi penerbangan domestik, syarikat-syarikat penerbangan Malaysia telah merekodkan pencapaian 79% untuk suku ketiga 2023 berbanding 82% pada suku kedua 2023. Perincian pencapaian ketepatan waktu bagi suku ketiga 2023 adalah seperti berikut. Untuk SKS Airways 95%, Maswing 93%, Batik Air 82%, Firefly 77%, Malaysia Airlines 74% dan AirAsia 74%. Di samping itu, MEFCOM juga dalam proses menentukan taraf prestasi bagi pencapaian ketepatan dan kadar pembatalan penerbangan bagi syarikat penerbangan Malaysia. Proses ini dianggarkan akan selesai pada suku pertama 2024. Terima kasih. Sibu. Saya poin yang dipertua. Saya tidak tahu sama ada kerajaan dan menteri berpuas hati dengan on-time performance syarikat penerbangan setakat ini. Bayangkan, seorang pekerja yang lewat melaporkan kerja sehari dua hari tiap-tiap minggu. Sudah tentu kena tegur dan amaran daripada majikatnya. Jadi Malaysia Airlines dan AirAsia, tadi kita nampak prestasi mereka 26% adalah satu suku daripada jumlah penerbangan domestik adalah tidak on time. Lewat lebih 30 minit. Dan juga mengapa sekarang lewat 30 minit. Jadi soalan saya, mengenai masalah on time ini, adakah kerajaan akan memberikan amaran dan mendenda syarikat penerbangan ini yang gagal menepati waktu ini? Jadi saya minta penjelasan dari kementerian. Pertamanya, kelewatan penerbangan ini ada pelbagai faktor. Ada perkara-perkara yang di luar kawalan syarikat penerbangan. Cuaca umpamanya, macam mana nak kawal cuaca? Kalau cuaca tak baik, kapal terbang macam mana terbang? Jadi itu kena difahami. Bukannya syarikat-syarikat penerbangan sengaja melewat-lewatkan penerbangan mereka. Tetapi saya bersetuju bahawa ada banyak perkara yang perlu kita tambah baik, yang perlu kita perbaiki. Bukan sahaja syarikat penerbangan, tetapi juga lapangan terbang, juga air traffic management. Juga kena ketahui bahawa pengurusan trafik udara ini juga bukannya di bawah syarikat penerbangan. Itu pertama. Yang keduanya, memang dari segi ke arah untuk memperbaiki dan juga meningkatkan pencapaian syarikat-syarikat penerbangan dalam on-time performance ini, kerajaan ataupun melalui MEFCOM akan juga mengambil tindakan sekiranya syarikat penerbangan gagal mematuhi Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia. Ini sesuatu yang kita akan cari satu pendekatan bagaimana meletakkan satu sasaran on-time performance, dan kalau mereka tak dapat
mencapai on time performance itu, maka kemungkinan ada sesuatu tindakan yang akan diambil. Namun begitu, seperti yang saya katakan, ada pelbagai faktor yang perlu diambil kira. Dan bukannya satu-satu faktor saja itu syarikat penerbangan. Memang kita akan sentiasa memantau dan kita juga akan meminta supaya syarikat-syarikat penerbangan ini dapat menguruskan jadual-jadual mereka dengan lebih baik. Terima kasih. Kepala Kerai. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi memastikan schedule penerbangan ini kembali kepada asal ataupun kembali stabil? Contohnya ialah kalau domestik, Kota Baru Kuala Lumpur contohnya sebelum ini bermula seawal 6.45 pagi dan balik semula daripada Kuala Lumpur Kota Baru 10.35 malam. Ini bermakna jika seorang itu mempunyai satu tugasan di Kuala Lumpur boleh mengikuti jadual ini dan sesuai, sangat sesuai. Berbanding pada hari ini penerbangan seawal pagi bermula 8 pagi dan berakhir sekitar 7 atau 8 malam untuk penerbangan domestik. Ini contoh. Yang kedua juga bagi contoh internasional, isu berkaitan dengan penerbangan ke Arab Saudi ataupun ke Jeddah. Walaupun dia sudah ada pada hari 3 kali sehari, tetapi jadualnya tidak tetap. Kalau kita tahu MH150 ini, jadualnya tetap. Tapi hari ini walaupun 3 kali sehari, tapi jadual tidak berubah-ubah. Ini menyukarkan penumpang untuk menyusun masa yang sesuai. Soalan yang kedua yang berhormat pengurusi ialah berkaitan dengan tambang mahal, khususnya penerbangan domestik lah. Bukan sahaja ke Sabah Sarawak, bahkan ke Kota Baru sekalipun, apalagi di musim cuti sekolah dan perayaan. Apakah usaha pihak kementerian yang terkini lah dalam menangani isu ini dan apakah hasil perbincangan Yang Berhormat Menteri dengan pihak syarikat penerbangan bagi memastikan harga tiket kapal terbang ini dapat dijual dengan harga yang munasabah dan tidak membebankan? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertamanya dari segi jadual, memang seperti yang saya katakan, kita belum sampai balik kepada kapasiti tahun 2019 ataupun pra-pandemik. Malah kapal-kapal terbang ataupun pesawat-pesawat yang digunakan itu masih belum mencapai kepada tahap sebelum ini. Kerana apabila semasa pandemik, kebanyakan pesawat-pesawat ini kena grounded. Apabila kena grounded, mereka apabila nak hidupkan kembali operasi mereka, setiap pesawat itu perlu ada MRO dia. Jadi memang dia mengambil masa. Setakat ini seperti yang saya katakan, jumlah kapasiti dia mungkin dalam 80% sahaja. Jadi dalam masa beberapa bulan akan datang, kapasiti akan terus ditambah. Lebih banyak pesawat akan beroperasi semula dan kita akan cuba menyelesaikan isu jadual tersebut. Ia juga ada berkaitan dengan harga. Kerana harga ini dia ada banyak faktor juga sekarang ini. Yang pertamanya kerana peningkatan US dollar menjadikan kos operasi semua syarikat penerbangan meningkat mendadak. Dari segi harga minyak pesawat, dari segi sewa pesawat, dia meningkat dengan begitu mendadak. Namun begitu, kita amat mengharapkan supaya lebih banyak penawaran, lebih banyak kapasiti, lebih banyak pesawat terbang. Sekiranya lebih banyak kapasiti, maka penawaran itu lebih banyak, maka ia juga dapat mengimbangkan harga tiket kapal terbang ini. Terima kasih. Minta satu lagi. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Tuan Gobind Singh Teo Damansara. Terima kasih, Speaker. Soalan saya nombor 1. Terima kasih, Speaker. Ahli Parlimen Damansara. Bendang pun tak ada di situ. Lawyer. Tapi bercakap soal padi dan beras ini wakil rakyat yang bertanggungjawab. Hal pemakanan rakyat. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian sedang giat melaksanakan pelbagai langkah intervensi untuk mengatasi isu bekalan beras tempatan. Antara langkah intervensi dilaksanakan bagi mengatasi masalah kekurangan beras adalah seperti berikut. Operasi beras putih tempatan, operasi jamin, iaitu kolaborasi secara strategik dengan KPDN, penguatkuasaan arahan had pembelian maksimum kepada pembeli sebagaimana dalam Peraturan 10(1)B, Peraturan Kawalan Padi dan Beras 1996 dan pelbagai sesi libat urus untuk mendapatkan input daripada kesemua pihak berkepentingan dalam industri bagi meredakan kebimbangan mengenai kekurangan beras putih tempatan dalam pasaran.
melancarkan program khas beras putih tempatan secara konsensus bersama pengilang beras untuk pengeluaran tempatan 20% stok pengilang padi secara berfasa. Fasa 1, pelaksanaan mulai 8 September 2023 melibatkan 5 syarikat pemborong utama. Pasal 2, pelaksanaan mulai 15 September 2023 melibatkan 103 syarikat pemborong. Yang ketiga, mengadakan sesi libat urus Kementerian Pertanian dan Keterjamian Makanan bersama Persatuan Restoran, Pengusaha Makanan dan Penjajah Kecil pada 15 September 2023. Sesi ini telah mencapai persetujuan untuk memberi tawaran lesen borong kepada pengusaha makanan yang bernaung di bawah Persatuan Perniagaan. Melalui lesen borong ini, pengusaha makanan dapat menikmati harga belian beras putih pada harga borong, iaitu RM160 bagi 50 kg. Yang keempat, melibatkan Lembaga Pemasaran Pertanian FAMA dan Lembaga Pertubuhan Peladang melalui platform dan ruang perniagaan yang dimiliki oleh kedua-dua agensi ini untuk menyasarkan kawasan luar bandar. Dan masyarakat tak perlulah macam ni. Pada masa yang sama, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan 4 langkah intervensi tambahan, iaitu meneruskan edaran beras putih tempatan melalui FAMA dan LPP. Pemberian subsidi sebanyak RM950 per metrik tan bagi beras import di Sabah, Wilayah Persekutuan dan Labuan Sarawak mulai 5 Oktober. Oleh itu, rakyat di sana dapatlah menikmati harga yang murah sekarang ini, iaitu lebih kurang RM31 per kampit, harga putih yang agak murah. Memastikan pembekalan perolehan di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import. Melancarkan task force. Ini berterusan. Task force dari masa ke semasa. Jadi langkah intervensi ini dijalankan terus supaya beras putih tempatan berada dalam pasaran. Terima kasih. Damansara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan diberikan. Memang perkara yang dibangkitkan ini adalah perkara yang telah pun menarik perhatian. Dan saya lihat langkah-langkah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Yang Berhormat Menteri, dalam jawapan tadi saya dengar Yang Berhormat Menteri sebut berkenaan dengan program intervensi beras putih tempatan. Boleh saya dapat tahu setakat sekarang apakah status program itu dan juga apakah kemajuan yang telah pun dicapai dalam program tersebut, dan adakah program ini memadai untuk kita memastikan bahawa perkara ini tidak akan berulang dalam masa hadapan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tidak akan berulang ni saya nak beri jaminan 100% payah. Sebab krisis beras di Malaysia ini berlaku tahun 1971. Kali kedua 2008. Itu yang berlaku penetapan harga RM18 untuk 10 kg sampai ke hari ini. Krisis seterusnya 2014. Ini yang melahirkan Bernas dan LPN digantikan. Kemudian sekarang 2023. Memanglah kita harapkan tidak akan berlaku krisis lagi pada masa akan datang. Tetapi hal-hal makanan ini dia bergantung juga kepada keadaan cuaca, keadaan antarabangsa dan sebagainya. Tapi alasan itu kita tak boleh jadikan satu alasan untuk kita apologetik. Kita kena berusaha. Ini yang usaha yang kita sedang buat supaya krisis ini tidak berulang pada masa hadapan. Kalau berulang pun tidaklah parah seperti yang berlaku yang saya sebut tadi, 4 kali yang berlaku krisis beras tempatan. Paling hebat sebenarnya 2014. Pada waktu itu tak ada TikTok. Jadi ramai rakyat tidak cemaslah, tak tahu. Tapi tahun itu yang paling teruk. Sekarang ni misalnya TikTok kata, bulan depan beras tak ada, beras putih tempatan tak ada, menyebabkan orang panik dan membeli secara banyak. Dan sebelum ini orang tak beli beras tempatan ini kerana harganya murah. Maidin mengatakan beras putih tempatan di stoknya kadang-kadang sampai naik abuk kerana orang tak beli, dia murah. Orang-orang Damansara ni dia suka beli beras import. Tapi bila beras import naik mendadak, maka dia cari beras tempatan.
Maka berai tempatan ini sekarang ni dicari oleh penduduk, oleh pengguna, bukan kerana dia nak tempatan tu, kerana ianya harga lebih murah. Itu yang menjadikan beras tempatan ini menjadi popular. Sebelum ini kalau beras tempatan RM26 atau RM28, beras import dalam 32, 33, jadi tak jauh. Sekarang bila beras import pergi sampai RM40, RM45, maka termasuklah pengguna di daerah Lembah Kelang ini pun mencari beras putih tempatan. Tapi itu adalah hak pengguna. Kerajaan akan cuba mencari jalan untuk memberi pembekalan yang secukupnya. Ini langkah-langkah yang diambil. Kalau saya nak baca ni banyaklah. Saya akan beri kepada Damansara supaya dalam mahkamah nanti tanpa bawa ke isu beras, lawyer kita dapat membelanya. Terima kasih. Badan Terak. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya ada mendengar tadi tentang Yang Berhormat Menteri sebut tentang harga beras yang menjadi keperluan masyarakat mencari beras putih tempatan. Kita lihat desakan daripada pihak industri beras ini supaya untuk menaikkan harga siling beras, dan saya lihat kerajaan pun ada respon untuk mengkaji kenaikan harga siling RM2.6 kepada RM3 lebih. Jadi soalan saya, adakah pihak kerajaan bersedia untuk menaikkan harga siling beras, dan kalau bersedia, apakah mekanisme? Adakah kenaikan itu mendadak ataupun kenaikan itu berperingkat di saat rakyat keluh kesah tentang harga yang mahal ini? Terima kasih. Terima kasih. Ini soalan yang saya sukalah soalan ini. Memang saya kata tadi kita kena bagi keadilan kepada semua. Penanam padi, pengguna, orang yang meniaga, pengilang dan sebagainya. Memang harga RM26 ini harga tahun 2008. Harga upah telah naik, harga lain telah naik, tapi harga beras masih harga 2008. Kalau nak berlaku kenaikan sebagainya, sebab itu saya sebut kita kena bincang dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, KPDNK, supaya kalau berlaku perubahan misalnya, kita harap dapat kongsi bersama dan bagaimana kita nak bagi puas hati kepada semua pihak, termasuk di pihak kerajaan, termasuk di pihak pembangkang. Dalam hal beras ini nampaknya ada berpandangan, sama pandangan soal harga ini supaya dapat dipertimbangkan. Tapi kalau kita setuju nak bela petani, angkat sebanyak Kementerian Ekonomi kena bincang juga apa impaknya kepada ekonomi majoriti rakyat. Bagaimana dengan pengilang dan sebagainya. Sebab itu sekurang-kurang 4 kementerian ini kami sedang duduk berbincang, dan sudah tentulah bersama dengan Kementerian Keuangan dan Food Security yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Jadi perbincangan secara intensif ini kita buat sekarang ini, termasuk pandangan-pandangan daripada ahli-ahli parlimen, khasnya yang terlibat dalam kawasan penanaman padi. Terima kasih. Saya jemput Dato' Haji Awang bin Hashim Pendang. Terima kasih. Timbalan Yang di-Pertua. Kain songket tenunan budaya, indah tersemat pakaian penggawa. Pada sesi ini, soalan saya naik kali kedua. Berbetulan juga adalah soalan saya nombor 2. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Walaupun pantunnya tidak berapa kena. Tapi tak apa, sebab kita sepupu lain kali. Okey. Sepupu lain kali. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon keizinan untuk menjawab secara bersekali soalan daripada Yang Berhormat Pendang dan soalan nombor 15 daripada Yang Berhormat Kota Melaka. Pertanyaan adalah mengenai skim keselamatan sosial suri rumah dan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, skim keselamatan sosial suri rumah telah dikuatkuasa pada 1 Disember 2022. Skim ini menyediakan perlindungan kepada golongan suri rumah apabila berhadapan
dengan bencana pekerjaan dan keilatan sewaktu melakukan urusan rumah tangga. Berdasarkan statistik setakat 5 November 2023, bilangan penyertaan bagi skim keselamatan sosial suri rumah adalah seramai 197,893 orang dalam jumlah tuntutan sebanyak ringgit Malaysia 849,081.37 sen yang melibatkan 322 kes tuntutan. Daripada jumlah penyertaan tersebut, 7,166 orang suri rumah adalah daripada negeri Melaka dan 7,945 orang daripada seluruh negeri Kedah. Bagi meningkatkan bilangan suri rumah berdaftar dan mencarum di bawah skim keselamatan sosial suri rumah, kerjasama strategik dengan majikan dan wakil rakyat telah diadakan bertujuan untuk menggalakkan mereka menaja suri rumah yang layak berdaftar dan mencarum di bawah skim keselamatan sosial suri rumah. Berdasarkan statistik, setakat 5 November 2023 sebanyak 6 majikan dan 9 wakil rakyat dan individu telah menaja 1,128 orang suri rumah dengan jumlah penajaan sebanyak RM135,360. Tuan Yang Dipertua, manakala skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri pula telah dikuatkuasakan mulai 1 Jun 2017 di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789. Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri merupakan skim yang memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan termasuk semasa dalam perjalanan yang berkaitan dengan aktiviti pekerjaannya. Perlindungan bermula dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi resit bayaran caruman. Berdasarkan statistik setakat 10 November 2023, seramai 793,116 orang bekerja sendiri aktif mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Daripada jumlah tersebut, seramai 19,580 OBS adalah daripada negeri Melaka, manakala bagi negeri Kedah pula seramai 55,185 orang bekerja sendiri. Bagi tempoh yang sama, sebanyak 4,334 kes tuntutan telah diluluskan yang melibatkan jumlah faedah sebanyak 24.69 juta. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso sedang meneliti penambahbaikan dalam Akta Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, terutama aspek perluasan perlindungan sosial bagi keadaan luar jangka, sebagaimana perlindungan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Sistem Insuran 2017, serta perlindungan sosial lain yang berkaitan demi memastikan orang bekerja sendiri mendapat perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Tuan Yang Dipertua, pendekatan terkini yang diambil dalam meningkatkan pencarum bagi kedua-dua skim dengan mempergiat program libat urus, program seranta dan program bersama pemimpin masyarakat. Berdasarkan statistik, sehingga 31 Oktober 2023 sebanyak 103 sesi libat urus dilaksanakan dan 17 program seranta dan program bersama pemimpin masyarakat telah dilaksanakan. Selain itu juga kementerian ini telah mempergiatkan usaha untuk meningkatkan tahap kesedaran golongan bekerja sendiri dan akan kepentingan perlindungan sosial demi kesejahteraan kehidupan mereka dan keluarga, sebagaimana saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan 2023 untuk menggalakkan pendaftaran dan caruman yang bekerja sendiri di bawah Akta 789. Dan akhirnya, untuk makluman Dewan Yang Mulia, di bawah belanjawan 2024 Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani akan menambah baik program perlindungan sosial di mana pembiayaan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah program SPS padanan caruman pelan kedua ditingkatkan daripada 80% iaitu RM186.20 kepada 90% berjumlah RM209.50. Dalam hal ini orang bekerja sendiri hanya perlu membayar sebanyak RM23.30 berbanding RM46.60 sebelum ini. Itu yang terkini. Sekian, terima kasih. Benar. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Skim keselamatan sosial suri rumah ini dan skim keselamatan pekerjaan sendiri adalah satu program yang dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat, terutamanya golongan suri rumah dan juga golongan yang bekerja sendiri. Saya harap semua menteri-menteri, timbalan menteri dan juga semua MP-MP
yang ada dalam negara ini mencarum bagi pihak isterinya, menunjukkan kasih sayang kita seorang suami kepada isteri. Ini sebagai contoh. Ya, jadi soalan saya ingin tahu berapakah jumlah atau peratusan pencarum berhenti mencarum setelah tamat tahun pertama perlindungan yang diberi dan peratus yang mencarum bagi tahun kedua dan seterusnya. Adakah PKSO ada mempertimbangkan diskaun bagi kadar bayaran bagi tahun kedua caruman sebagai langkah galakan kepada golongan yang bekerja sendiri ini terus mencarum demi untuk keselamatan dan manfaat mereka jua pada masa akan datang? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas keprihatinan YB Pendang. Dan saya juga satu lagi, daripada 2017 hingga sekarang mencapai sasaran atau tidak? Sebab ini bagus untuk membela yang tak bekerja. Tak apa, kawan-kawan. Okey, terima kasih YB Yang Berhormat Pendang atas persoalan yang ditimbulkan. Selaku mantan timbalan menteri, saya fikir beliau memang antara yang terlibat jugalah dalam memperkenalkan kedua-dua skim ini. Untuk makluman tentang analisis daripada untuk skim pekerjaan sendiri ini, saya tidak ada datanya. Mungkin saya akan buat secara bertulis. Tetapi apa yang kita buat untuk menggalakkan terutama pekerja-pekerja gig kita ini, kerjaan perpaduan Malaysia Madani yang saya sebut tadi, kita tingkatkan lagi caruman padanan kita daripada 80% sehingga 90%. Tuan Yang Betul. Jadi ini sebenarnya untuk menggalakkan supaya pekerja-pekerja gig kita terutamanya dapat mencarum. Ini baik kalau sebelum ini pada tahun ini atau tahun sebelum ini hanya mereka kena bayar RM46.60. Tapi untuk dengan bajet yang terbaru ini kita tingkatkan lagi kepada 90% dan hanya membayar RM23.30. Ini untuk menggalakkan pekerja-pekerja gig kita. Jadi saya harap kita seperti yang disarankan oleh YB Pendang tadi, kita galakkanlah kepada MP-MP kita yang berhormat kita supaya dapat membantu pekerja gig ini di kawasan masing-masing. Nilainya hanya RM23.30 dan dia akan cover untuk masa setahun. Dan yang secara detail tentang analisa itu akan jawab secara bertulis. Tetapi untuk skim suri rumah kita baru lancar pada Disember 2022. Jadi hujung tahun insyaAllah baru kita akan kemukakan analisa tentang skim ini, pencarum yang berulang ini. Okey, sekian, terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih Pak Yang Ketua. Soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, bagaimanakah rancangan untuk melindungi ribuan penghantar makanan dengan perlindungan PKSO yang tertetap berbagai bahaya kemalangan? Minta penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Bintang, itu yang kita sebut tadi Yang kita perkenalkan ini adalah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Kita ada beberapa skim yang ditawarkan dan untuk bajet tahun hadapan kita tingkatkan lagi pendapatannya sehingga RM6,000. Jadi maknanya mana-mana pekerja gig kita yang mempunyai pendapatan di bawah RM6,000 ni akan dilindungi. Dan itu yang saya sebut tadi, pekerja gig kita boleh buat pilihan dan ada skim kedua yang kita padankan di mana kerajaan akan membayar 90% daripada caruman tersebut. Dan hanya pekerja hanya membayar 10% saja, RM23.30. Harap dapat menjawablah. Saya fikir itu dia punya jawapannya. Okey. Dan kita juga telah mengadakan banyak kerjasama strategik dengan Kementerian Pengangkutan dan juga libat turus dengan syarikat-syarikat seperti Grab, Foodpanda dan yang lain-lain untuk menggalakkan pekerja-pekerja gig ini supaya mencarum dalam skim ini. Okey, sekian, terima kasih. Saya jemput Puan Vivian Wong Shi Yi, Sandakan.
Terima kasih Puan Speaker. Sebelum itu boleh saya mengumumkan kehadiran Jakwa Bentong, Tok Batin dan pengurusi JKKOA daerah Bentong yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Puan Speaker. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Opis Santakan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan telah melaksanakan perancangan pembekalan elektrik Sabah melalui Pelan Pembangunan Pencanaan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Pembekalan Elektrik dan Tarif CPEC Sabah. Jawatankuasa ini dianggotai oleh Kementerian Agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah yang berkaitan serta syarikat utiliti iaitu Sabah Electricity Sdn Bhd. Pelan Pembangunan Pencanaan ini menetapkan perancangan pencanaan untuk negeri Sabah bagi tempoh jangka pendek, sederhana dan panjang dengan mengambil kira penilaian unjuran permintaan opsiun teknologi pencanaan, kecukupan bahan api dan kos pembekalan yang paling optimum. Walau bagaimanapun, dengan mengambil kira penyerahan kuasa kawasan pembekalan elektrik kepada kerajaan negeri Sabah yang akan bermula pada bulan Januari 2024. Kerajaan Persekutuan bersama-sama Kerajaan Negeri Sabah dalam mesyuarat CPEC Sabah Bilangan 1 tahun 2023 pada 12 hari bulan Jun 2023 telah menetapkan perancangan pembekalan elektrik bagi tahun 2023 sehingga 2027 sahaja. Pada masa kini, negeri Sabah mengalami bencanaan elektrik yang tidak seimbang antara pantai barat dan pantai timur Sabah dengan kadar recharge margin sebanyak 100%. Terus itu, bagi memastikan kadar recharge margin berada pada kadar optimum iaitu 30%. Kerajaan Persekutuan bersama-sama Kerajaan Negeri Sabah akan meneliti opsiun-opsiun pencanaan seperti berikut. Pertama, penggunaan interim set generator SESP 100 MW selama 6 bulan. Kedua, melaksanakan semula rental set 100 MW di kawasan pantai barat Sabah. Ketiga, mempercepatkan penggunaan bateri energy storage system BESS 200 MW pada tahun 2024 dan dilaksanakan oleh SESP. Dan keempat, melanjutkan operasi stesen jana kuasa sedia ada berdasarkan keperluan semasa. Opsiun-opsiun tersebut akan diteliti dengan lebih lanjut oleh Suruhanjaya Tenaga ST bersama-sama Energy Commission of Sabah (ECOS) dan Sabah Electricity Sdn Bhd (SESP) sebelum diangkat untuk pertimbangkan kerajaan dalam masa terdekat. Selain itu, bagi perancangan jangka masa panjang khususnya di kawasan pantai timur Sabah, pihak kerajaan bersama-sama SESP serta melaksanakan beberapa projek menaik taraf infrastruktur sistem pembekalan elektrik seperti berikut. Pertama, menaik taraf pecawan masuk utama PMU, tem road kepada 275 kV dan stesen switch utama SSU, Temrok kepada 132/33/11 kV. Kedua, pembinaan sistem talian 33 kV di daerah Lahad Datu melalui pembinaan pencauan pembahagian utama PPU 33/11 kV. First Pump City Center. Ketiga, pemasangan distribution automation TA dengan enjin 11 kV bagi memastikan fungsi kerosakan dapat dikesan lebih awal, diasingkan dan seterusnya mempercepatkan proses pemulihan bekalan elektrik. Keempat, pemasangan stationalizer 11 kV dengan enjin bagi mengurangkan liputan pengguna terlibat dengan gangguan bekalan elektrik. Kelima, pembinaan
3 feeder 11 kV Paharu daripada PMU Warisam 132/33/11 kV. Keenam, pembinaan PPU 33/11 kV Pantas Suri Petana. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah melalui mesyuarat CPEC Sabah memberi jaminan bahawa akan terus menggunakan sumber bahang api yang lebih mampan dan mesra alam bagi pencanaan elektrik di Sabah. Perkara ini dapat dilihat melalui campuran bahang api pencanaan elektrik di Sabah yang telah dibentangkan dalam mesyuarat CPEC Sabah bilangan 1 tahun 2023 yang mana hampir 70% pencanaan elektrik di Sabah menggunakan sumber bahang api gas diikuti dengan sumber pencanaan melalui diesel MFO sebanyak 11%, hidro sebanyak 9%, solar berskala besar LSS sebanyak 7%, dan biogesim atau biogas sebanyak 2%. Kerajaan sentiasa komited untuk membantu meningkatkan pencanaan pembekalan elektrik di Sabah khususnya di kawasan pantai timur Sabah. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sandakan. Terima kasih Puan Speaker. Soalan tambahan saya adalah mengapa tarif galakan ataupun feed-in tarif tidak lagi terdapat di Sabah sedangkan kami menghadapi kekurangan penjanaan bekalan tenaga elektrik yang sangat serius. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Program feed-in tarif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan telah dilaksanakan di seluruh Semenanjung, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Melalui hasil kutipan 1.6% daripada bil elektrik semua pengguna untuk melebihi 300 kWh setiap bulan. Kutipan ini akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang tenaga boleh baharu KWTPP bagi membolehkan pelaksanaan mekanisme feed ini. Walau bagaimanapun, program feed tidak lagi ditawarkan di Sabah kerana kuasa perancangan pembangunan dan pembekalan tenaga elektrik akan diambil sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2024. Manakala bagi projek feed setia ada akan diteruskan sehingga perjanjian pembelian kuasa TPP Renewable Energy Power Purchase Agreement REPAP tamat. Sekian, terima kasih. Kepala Nerus. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Memandangkan Arang Batu masih lagi menjadi sumber pembiayaan tenaga elektrik yang utamalah negara pada masa ini. Tetapi sekarang ini kosnya semakin meningkat dan juga ia tidak mesra alam sekitar. Soalan saya, apakah pelan khusus kerajaan berhubung isu penstrukturan sumber penjanaan tenaga elektrik di masa hadapan? Sejauh manakah penggunaan seperti gas asli cair telah membantu peralihan Malaysia ke arah tenaga bersih sehingga menggantikan karbon rendah seperti hidrogen dapat diakses secara meluas? Kedua, adakah kerajaan juga telah meneliti cadangan menambah bilangan loji jana kuasa turbin gas sekitar padu? Ini itu Pertua soal Sabah, takkan kesalahan pula. Lain ditanya, lain yang di... Soalan nombor 2 berkaitan Arang Batu, Muhammad. Ringkaskan soalan. So, adakah untuk mengalih daripada Arang Batu ini, adakah juga kerajaan bercadang untuk menambah bilangan loji combined cycle gas turbine dengan izin CCGT sebagai langkah peralihan kepada tenaga hijau? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Ini soalan sudah lagi dari itu asal. Saya berhormat, orang Sabah mau tanya soal elektrik Sabah. Jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tapi dia berkaitan dengan penggunaan Arang Batu. Soalan nombor 2B. Soalan nombor 2B itu Arang Batu. Yang Berhormat, itu kena ingat. Nombor 2B. 3B Arang Batu. Itu saya sebut Arang Batu. Saya bagi sempurna. Terima kasih Datuk Speaker. Saya yang bising, Speaker bagi sempurna pula. Sabah. Terima kasih untuk bagi ruang
Soalan saya bila mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebenarnya saya tidak puas hati dengan apa rancangan-rancangan yang dilakukan, sama ada menggunakan batu arang, sama ada menggunakan solar, sama ada kena kita di Sabah. Saya setuju dengan sendakan. Very critical dengan izin. Cukup membimbangkan kita, bukan setakat hospital tidak ada elektrik. Ya, airport pun tidak ada elektrik, jangan cerita pasal sekolah. They must be very comprehensive dengan izin, plan dalam jangka masa bukan hanya pendek, panjang. Peralihan pengambilan daripada TNB kepada SCSB tidak boleh menjamin bahawa kita boleh mengatasi masalah dia. Kena saya sedar apakah langkah-langkah yang akan diambil, khususnya subsidi. Hari ini kerajaan menampung subsidi 2 bilion lebih. Ya? Ringkaskan soalan. Soalan dia, reserve kita, ya, mana ditingkatkan. Semalam reserve dia 0. Last week 4 megawatt. Di Pinampang, di Kota Kinabalu, dekat. Ration. Satu kampung ration every week. Jadi saya nak bertanya, peralihan pihak kerajaan bila nak menyerahkan langkah untuk memberikan kepada kerajaan negeri Sabah tentang peralihan ini, adakah subsidi 2 bilion ini akan diteruskan oleh kerajaan pusat untuk membolehkan supaya SCSB akan diurus takbir, ya, oleh Yang Berhormat Tuaran, saya ingat pengurusi dia. Bukan senang. Adakah pihak kerajaan memastikan bukan setakat Ulu Padas ni dah 2013 additional kind of supply, sampai sekarang tidak ada. Satu bab subsidi, satu bab untuk memastikan grid yang ada, west grid dan east grid connected. It's not connected. Ada lebihan sikit di pantai barat, di pantai timur tidak ada. Tapi sikit saja pantai barat. Pelabur pun tak boleh datang ni. Okey, terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Itu prihatin, ini hal yang sudah ditipukan. Banyak terima kasih. Saya tidak bersama-sama, saya berbincang sama, saya mengkaji semula sama saya punya kementerian. Yang berdasarkan perancangan mesyuarat CPEC Sabah bilangan 1 tahun 2023 pada 12 hari bulan Jun 2023, loji jana kuasa kita patuh kapasiti penjanaan sebanyak 100 megawatt akan dilaksanakan di kawasan pantai barat Sabah di jangka pada tahun 2026. Selain itu, pembangunan projek hidroelektrik secara run of river di Sungai Padas dan Sungai Malingan dengan kapasiti 170 megawatt juga akan dilaksanakan di Sabah dan jangka akan siap pada tahun 2027. Dan saya subsidi satu, connectivity West and East Coast. Adakah connectivity di antara grid West Coast dan East Coast? Yang kedua, subsidi. Nanti saya berbincang lagi, Yang Berhormat. Boleh saya tanya lagi itu betul? Boleh. Saya berbincang sama saya punya kementerian. Ataupun saya bagi jawapan, boleh? Tak boleh. Jawab tulis, jawab tulis. Cakap bahasa Melayu pun tak faham. Soalan tak faham, jawapan tak faham. Lepas tu saya teruskan sini. Boleh terangkan di sini lagi. Kerajaan Persekutuan akan Kerajaan Negeri Sabah melalui mesyuarat CPEC Sabah tersebut juga serta meliti opsi pembangunan solar berskala besar dan bateri energi storage system pada tahun 2025 tahun 2026 di kawasan pantai timur Sabah. Walau bagaimanapun tengah mengambil kira penyerahan kuasa pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah mulai 3 hari bulan Januari 2024. Perancangan pembekalan elektrik bagi Negeri Sabah akan ditentukan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Sekian, terima kasih. Satu lah tu Pertua, tolong saya. Untuk soalan keempat, Yang Berhormat jadi tidak hadir kerana ada urusan di kawasan. Bagi soalan kelima, Yang Berhormat Batu Kawan masih dalam perjalanan dari Pulau Pinang. Jadi saya bagi soalan keenam, Tuan Haji Muhammad Misbahul Munil bin Mastuki Tarik Punta. Terima kasih. Pantun dulu. Setiap hari kita bersenam. Boro hilang, hati pun senang. Soalan saya nombor 6, Mohon Menteri jawab dengan tenang.
Terima kasih Timbalan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Parit Buntar. Kementerian pada 1 dan 5 September 2023 telah mengeluarkan saranan bahawa garis panduan menjalankan aktiviti hiburan konsert di institusi pendidikan tinggi IPT perlu dirangka dan disediakan oleh IPT sendiri melalui penglibatan Majlis Perwakilan Pelajar dan Kesatuan Mahasiswa. Justru pengurusan IPT pula perlu memastikan MPPKM dilibatkan dalam proses perangkaan garis panduan agar ia mengambil kira suara dan keperluan mahasiswa serta kesesuaian di setiap IPT dan lokaliti masing-masing sebelum digunapakai secara resmi di peringkat IPT masing-masing. Saranan ini juga telah disambut baik pihak Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK 2023 yang telah mengeluarkan kenyataan rasmi pada 2 September 2023 menyatakan akan mengambil tanggungjawab merangkah dan menyediakan garis panduan menjalankan aktiviti hiburan konsert di IPT bersama MPPKM IPT sebagai menyahut saranan kementerian dalam pemekasaan mahasiswa di universiti. Tambahan daripada itu, kementerian juga telah mengadakan sesi libat urus bersama timbalan-timbalan Naib Chancellor, timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Awam pada 15 Jun 2023 dan pada 4 September 2023 serta libat urus bersama Ketua Eksekutif dan Ketua Hal Ehwal Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta pada 23 Jun 2023 dan 5 September 2023 berkaitan garis panduan menjalankan aktiviti hiburan di IPT. Menjawab kepada soalan Yang Berhormat Parit Buntar, semua IPT membangunkan sendiri garis panduan untuk digunapakai secara rasmi di IPT masing-masing dan terdapat juga IPT menjadikan dokumen garis panduan hiburan konsert di IPT yang dikeluarkan oleh kementerian sebagai panduan dan saranan dalam proses penambahbaikan atau penggubalan garis panduan mereka. Terima kasih. Parit Buntar. Terima kasih YB Timbalan Menteri atas jawapan yang diberi. Garis panduan ini penting sebab ia boleh mengawal aktiviti dan aksi-aksi keterlaluan sama ada oleh para artis atau penonton. Para pelajar pula adalah bakal pewaris kepimpinan negara. Bimbang aktiviti kurang sehat dari penganjuran konsert yang tidak dikawal boleh menyebabkan melahirkan pemimpin yang tidak berakhlak mulia. Justru Kementerian Penerangan sewaktu dulu pernah menyediakan garis panduan persembahan aturan negara. Manakala JAKIM juga turut menyediakan garis panduan penganjuran konsert supaya tidak bercanggah dengan amalan Islam dan kesopanan budaya ketimuran. Soalan saya, sejauh mana IPT merujuk garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Penerangan dan JAKIM serta apakah langkah yang diambil bagi memastikan garis panduan aktiviti hiburan di IPT selari dengan undang-undang serta peraturan negeri masing-masing seperti enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan untuk negeri Kelantan, Perlis, Terengganu, Kedah, Perak dan lain-lain negeri. Akhir sekali, berapa buahkah IPTA dan IPTS yang telah didapati menganjurkan konsert tanpa permen atau kebenaran serta tidak mengikut garis panduan yang disediakan sehingga kini? Serta apakah tindakan yang telah diambil termasuk notis kompaun yang dikeluarkan? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua Yang Berhormat Parit Buntar, terima kasih atas soalan. Pertamanya saya nak jawab kepada persoalan yang dibangkitkan tadi berhubung kait dengan garis panduan yang ada di IPTA dan IPTS yang mana seperti yang saya katakan awal tadi kita telah mengeluarkan garis panduan untuk mereka mengikuti supaya garis panduan ini selari juga dengan lokaliti masing-masing di mana IPT atau PTS itu berada. Sudah tentu dalam apa juga garis panduan yang kita akan lahirkan di IPTA itu akan KPT pantau mengikut kepada kesesuaian pertama iaitu perundangan negara yang ada. Kita tak nak pula IPTA atau PTS meluluskan sesuatu permohonan itu berdasarkan kepada suka-suka dia saja. Kita ada perundangan negara yang harus kita selarikan dengan kuasa yang ada pada IPTA ke IPTS yang ada di negara kita. Demikian juga halnya kita memang senantiasa meletakkan antara keutamaan kita sebagai sebuah negara
iaitu kepercayaan pada Tuhan, yang mana kita berhubung kait kepada soal keagamaan masing-masing. Tentu dalam apapun pertimbangan kita untuk kita memberikan kelulusan kepada permohonan mengadakan konsert ini terutamanya, kita harus juga selarikan dengan selain perlembagaan negara, soal agama, dan tentulah juga kita minta supaya IPTA dan IPTS melihat kepada bidang kuasa lokaliti masing-masing, terutamanya kerajaan-kerajaan negeri yang tidak kira negeri mana di bawah kerajaan perpaduan ke atau yang tidak, tetapi hukum yang ada di lokaliti itu perlulah kita juga ikuti dan terima bersama. Berhubung kait dengan soalan kedua, iaitu berapakah jumlah IPTA dan IPTS yang telah meluluskan mengadakan konsep kelulusan setakat yang kita maklum tiada yang berlaku di IPTA atau PTS kepada mengadakan konsep ini. Makanya tiadalah apa yang tindakan yang kita telah lakukan. Terima kasih. Kina Batangan. Terima kasih Tuan Ketua. Finally. Tuan Ketua, saya nak tanya Menteri. Ini apakah keperluannya untuk IPT ini untuk mengadakan konsert luar negara? Kalau mungkin mengundang artis dalam negeri negara itu mesti rasional. Tapi kalau di luar negara, kos dia, biaya dia tentu ada sponsor, dan biasanya artis-artis luar negara ini tidak ada sopan, melanggar perjanjian awal yang telah dimetrikan. Jadi apakah langkah-langkah diambil oleh kementerian untuk menghalang perkara-perkara ini, bagi tahu IPTS ini bahawa mereka boleh berhibur, tetapi cukuplah dengan artis dalam negara, popularlah artis negara, kita hormati mereka. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada YB Kinabatangan atas cadangan itu. Memang pun kita bersetujulah andainya ada pilihan yang kita nak buat, keutamaan kita pada artis tempatan lah. Ini sebagai cara kita juga membantu artis tempatan kita supaya lebih popular, lagi boleh dikomersialkan. Akan tetapi seperti mana yang saya nyatakan awal tadi, kita ada garis panduan yang telah kita sarankan dan yang telah diwujudkan oleh IPTA masing-masing atau IPTS. Tentunya dalam pertimbangan ini semua, tiadalah pula kita letak sesuatu yang menghalang, terutamanya bila sentuh soal artis dari mana itu terbuka. Tetapi bila mana diambil dari luar negara, tentu artis tersebut kena mengikuti peraturan yang ada di dalam negara kita. Dia tak bolehlah guna yang di Australia contoh atau di Amerika itu menjadi satu pula untuk dia membuat persembahan seperti apa yang telah terpapar, yang ada seorang itu menghina apalah macam-macam. Itulah sesuatu yang kita tidak galakkan. Terima kasih. Saya jemput Tuan Ridwan bin Rubin Tenom. Selamat sejahtera. Soalan nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Tenom. Terima kasih Timbalan Speaker. Bagi tempoh Januari sehingga Jun 2023, Sabah telah menarik sejumlah 9.5 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama yang melibatkan 68 projek dan dijangka mewujudkan 722 peluang pekerjaan di Sabah. Pelaburan langsung domestik DDI merupakan penyumbang utama dengan jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak 8.99 bilion ringgit ataupun 99%. Manakala pelaburan langsung asing FDI menyumbang sebanyak 61.7 juta ringgit atau 1%. Berdasarkan kepada kelebihan dari segi ketersediaan biodiversity, bahan mentah dan kedudukan yang strategik, Sabah mempunyai potensi yang besar bagi pembangunan industri perkilangan dan perkhidmatan berasaskan sumber. Bagi sektor perkhidmatan, sektor yang berpotensi di Sabah termasuk pelancongan, tenaga boleh baharu, renewable energy, logistik dan pendidikan, latihan serta penyelenggaraan. Bagi sektor perkilangan pula, industri produk hiliran berasaskan kelapa sawit, minyak dan gas,
simen dan komponen solar berpotensi memberi impak besar kepada ekonomi Sabah. Jumlah pengeluaran biomas Sabah dari sektor industri kelapa sawit bagi tahun 2021 adalah sebanyak 45 juta tan metrik. Berdasarkan penghasilan biomas kelapa sawit ini, sektor biomas mempunyai potensi besar dalam melonjakkan ekonomi Sabah iaitu melalui pelaburan tenaga bersih, industri hijau dan pembangunan industri hiliran tempatan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI melalui MAIDA sentiasa komited dalam memberi sokongan dari segi fasilitasi dan promosi serta bekerja rapat dengan Unit Perancangan Ekonomi Negeri Sabah, UPEN, Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawan MIDE Sabah, pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia serta agensi-agensi berkaitan bagi merealisasikan pelaburan berkualiti di Sabah. Terima kasih. Tenom. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Iskandar Puteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya adalah, apakah bentuk insentif cukai dan geran yang ditawarkan oleh pihak kementerian bagi menarik pelaburan berkualiti di Sabah untuk tahun hadapan? Kedua, apakah usaha yang dilakukan bagi menyediakan persekitaran pelaburan yang kondusif terutamanya dari aspek infrastruktur dan fasiliti pelaburan? Ketiga, apakah usaha yang dilakukan bagi memastikan aspek penyelarasan aktiviti pelaburan dan perdagangan dapat berfungsi dengan lebih berkesan, berkoordinasi dan holistik dalam menarik minat pelabur asing untuk melabur di Sabah? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenom. Insentif pelaburan langsung domestik DDI adalah disediakan oleh kementerian dan pelbagai insentif yang telah disediakan saya akan senaraikan nanti kepada Yang Berhormat Tenom. Dari segi infrastruktur, ini perlukan perhubungan erat di antara kerajaan pusat dengan kerajaan Sabah supaya mengatasi cabaran-cabaran dari segi elektrisiti, dari segi air, dari segi infrastruktur, logistik dan pelbagainya. Untuk tenaga, sebenarnya Sabah mempunyai banyak potensi dan saya harap dengan usaha kerajaan pusat secara whole of government, kerajaan pusat bersama dengan kerajaan Sabah boleh menyelesaikan masalah tenaga dalam tempoh beberapa tahun ini. Terima kasih. Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Menteri. Okey, insyaAllah dengan pemindahan Jakarta ke Kalimantan suatu masa nanti akan memberi, insyaAllah akan memberi impak atau limpahan ekonomi kepada Sabah dan Sarawak. Soalan saya, apakah strategi khusus kementerian menerusi Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 atau NIM 2030 bagi memastikan pembangunan industri masa depan yang adil dan seimbang berdasarkan kepulauan negeri dan wilayah. Contohnya, Negeri Perlis sendiri yang kecil dan memerlukan pelaburan luar sekaligus merapatkan jurang kemahiran tenaga mengikut sektor seiring dengan perkembangan industri semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama sekali, pembangunan Nusantara sebenarnya jauh daripada Sabah dan Sarawak walaupun nampak dekat. Untuk strategi negara kita, kita tidak boleh gantung kepada strategi pembangunan negara lain. Walaupun kalau ada sinergi, kita akan mengambil sinergi yang dapat, tetapi kita sebagai satu negara mesti hasilkan strategi pembangunan kita secara sendiri. Kedua ialah di bawah NIMP, idea NIMP, misi keempat NIMP ialah untuk membangunkan ekonomi ataupun keselamatan ekonomi dan juga keterangkuman ekonomi supaya semua daerah dan semua tempat atau negeri dan wilayah diberikan peluang. Tapi untuk pelaburan sebenarnya biasanya kita perlukan
juga insentif dan juga keputusan syarikat-syarikat. So sebagai MITI akan bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya memastikan kerajaan negeri dan MITI boleh menghasilkan peluang pelaburan di semua tempat. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Ahmad Fazli bin Syari, Pasir Mas. Saya Tan Sri betul, soalan saya nombor 8. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak kerajaan sentiasa mengkaji terma-terma terbaik dan kesesuaian untuk dimasukkan ke dalam perjanjian konsesi baru atau perjanjian konsesi tambahan bagi mengimbangi obligasi kerajaan dan syarikat konsesi tanpa mengabaikan keperluan pengguna lebuh-raya. Di samping itu, kerajaan juga sentiasa mengkaji berbagai inisiatif kaedah-kaedah yang boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan beban pengguna dalam pembayaran tol ketika menggunakan lebuh raya di Malaysia. Selaras dengan keputusan kerajaan pada 18 Disember 2020 berhubung hala 7 lebuh raya bertol di Malaysia, kerajaan telah melaksanakan penstrukturan semula melalui rundingan semula dengan syarikat konsesi yang melibatkan 19 lebuh raya di bawah pengurusan amanat lebuh raya rakyat Berhad. Yang dahulu sebahagian besarnya dimiliki oleh Gamuda Berhad, Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Berhad, Prolintas, IGN Corporation Berhad, Aneh Berhad dan Plus Malaysian Berhad. Penstrukturan ini dilaksanakan dengan penyusunan semula kadar tol dengan kadar tol yang lebih rendah ataupun kekal dengan kadar rata sehingga tamat tempoh konsesi. Penstrukturan semula ini juga dapat menjimatkan sejumlah anggaran RM53.78 bilion dalam bentuk komitmen pampasan oleh kerajaan pada masa hadapan di sepanjang tempoh konsesi sedia ada. Manakala bagi lebuh raya yang lain termasuk lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 LPT 2, rundingan masih berlangsung dan memakan sedikit masa untuk dimuktamadkan. Memandangkan penstrukturan ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak, iaitu kerajaan dan syarikat konsesi yang turut melibatkan pihak institusi kewangan yang melabur di dalam projek lebuh raya sama ada dalam bentuk bond ataupun sukuk. Semua cadangan persatuan lebuh raya akan diteliti seperti biasa melalui perbincangan di peringkat unit kerjasama awal dan swasta, UKAS, Jabatan Perdana Menteri dan agensi-agensi pusat yang berkaitan. Untuk makluman yang berhormat juga, sebarang keputusan untuk meneruskan atau mengurangkan kadar tol perlu dibuat secara holistik dan konklusif kerana ianya bakal mengakibatkan implikasi kewangan yang tinggi kepada kerajaan dan pada masa yang sama kerajaan perlu mengekalkan keyakinan pelabur sedia ada, mematuhi terma perjanjian konsesi dan mengekalkan syarikat konsesi dalam industri lebuh raya supaya pengurusan aset lebuh raya ini seperti kos operasi dan penyelenggaraan dapat dikekalkan di bawah tanggungjawab syarikat konsesi sekaligus mengurangkan beban kewangan kerajaan di masa hadapan. Terima kasih. Saya jemput Pasir Mas. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Sebelum saya menyambut baik jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri tadi, cuma saya ingin menyebut latar belakang pada soalan ini dengan angka 18 pengurangan 18% kadar tol itu diambil daripada angka yang telah disebut dalam manifesto Kita Boleh oleh Pakatan Harapan. Jadi merujuk soalan Timbalan Menteri tadi, saya kira agak sukar untuk kita mencapai sasaran pengurangan tol 18% ini. Dan kalaulah kita untuk mengekalkan kadar tol sedia ada, berapakah kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan? Dan juga saya ingin merujuk khusus kepada perayaan Deepawali yang lepas, kerajaan telah mengumumkan tol percuma kepada pengguna lebuh raya. Terima kasih banyak kepada pihak kerajaan, tapi adakah kerajaan perlu menanggung sebarang kos berhubung dengan pemberian tol percuma tersebut? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tuan, terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Sebenarnya kita mempunyai perjanjian dalam dasar konsesi tol ini dan secara amnya kita mengkaji sama ada kenaikan dalam masa 3 tahun perjanjian tersebut, sama ada 5 tahun ataupun 7 tahun dalam perjanjian kita. Sama ada dia memerlukan pampasan perbezaan hasil tol tersebut
adalah tergantung kepada syarikat konsesi itu sendiri. Untuk makluman yang berhormat, pada tahun 2022 sahaja, kita melibatkan anggaran lebih kurang 435 juta. Kita menanggung kenaikan kos disebabkan penangguhan kenaikan tol tersebut. Dan untuk pensaratan semula kadar tol perjanjian konsesi ini, rundingan adalah bergantung kepada dua pihak, sama ada daripada konsesi itu sendiri dengan pihak kerajaan dan juga yang akan diluluskan semestinya daripada Kementerian Kewangan. Dan ini perlu membuat kajian yang secara menyeluruh sama ada penglibatan tersebut, dan kita dimaklumkan bahawa kalau keseluruhan dalam negara kita ini tak dihapuskan tol ini melibatkan hampir 400 bilion ringgit. Kalau kita nak hapuskan semua sebenarnya penglibatan tol ini dan penggantian kepada kos tersebut. Dan bagi jawapan semasa Deepawali, saya merakamkan ucapan terima kasih khusus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan kerana telah memberi selama 2 hari tol percuma dan melibatkan kos sebanyak RM30 juta ringgit Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat dan Betul. Saya jemput Sri Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kalau kita melihat bahawa perjanjian tentang tol ini memang dibuat sejak ataupun daripada permulaan pembinaan, dan kalau kita lihat setiap tahun penambahan kenderaan yang melalui laluan ataupun lebuh raya ini semakin bertambah. Tetapi pada waktu yang sama nilai tol itu juga bertambah. Macam tak munasabah lah kalau kita fikirkan, sebab bila kenderaan bertambah, pendapatannya patut makin bertambah. Mungkin itu alasan lain yang diberikan. Cuma apa yang saya nak persoalkan, bila dikatakan tadi oleh Pak Simah kata ini manifesto Pakatan Harapan, tapi untuk makluman semualah, sekarang ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, sekarang ini kerajaan perpaduan. Jadi apakah jangkaan ataupun tindakan kerajaan perpaduan untuk memastikan bahawa kesesakan yang melampau kadang-kadang walaupun dah bayar, sebab percumanya ni sekali-sekala, sedangkan penggunaannya selalu. Jadi bagaimana sepatutnya pengurangan bila laluan tu sesak, sepatutnya dapat dikurangkan pembayaran, sepatutnya begitu. Apakah pandangan Timbalan Menteri? Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Sebenarnya ini berlaku, kita semua tahu, kesesakan bertambah dari semasa ke semasa, dan sebab itu permintaan yang begitu tinggi kepada penambahan lorong di dalam kawasan yang melibatkan lebuh raya yang dinyatakan. Kalau saya mengambil contoh umpamanya di LPT lebuh raya Pantai Timur yang melibatkan melalui antara Bentong dan juga Karak, dan ini akan kita menambah lorong yang berhormat Tan Sri yang betul. Dan penambahan lorong ini melibatkan 2.3 bilion penambahan angka kewangan untuk pelebaran sejauh daripada tol Bentong sehinggalah ke tol Gombak saja. Kita tahu memang penambahan kenderaan, dan tidak semestinya penambahan kenderaan ini memberi keuntungan yang besar kepada konsesi. Saya nak maklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa konsesi ini tidak mempunyai keuntungan yang begitu besar. Dia boleh meliputi sehingga 30 tahun belum tentu kewangan mereka dapat dipenuhi dengan pengeluaran yang telah mereka lakukan sewaktu mereka membina tol tersebut. Sebab itu bagi penjimatan tersebut, perbincangan kita antara KKR dan Kementerian Kewangan serta dibantu oleh UKAS sewaktu kita nak melibatkan kenaikan tol itu, dan kadang-kadang kita terpaksa menangguhkan kenaikan. Penlibatan yang saya nyatakan tadi mencecah sehingga 435 juta yang kenaikan tersebut. Maka ini ditanggung sebenarnya oleh Kementerian Kewangan yang akan membayar kembali kepada konsesi ini, dan mereka ini sebenarnya sudah pasti melihat kepada pentadbiran mereka juga agak besar. Terpaksa pelibatan pembaikan,
terpaksa pelibatan membaiki sebarang kerosakan-kerosakan di lebuh raya, dan cuma kita sebagai, termasuk diri saya, kita kadang-kadang melihat tol ini sentiasa mendapat keuntungan, tetapi sebenarnya mereka juga ada ketikanya mengalami kerugian, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Bertuah. Baik, saya jemput Datuk Seri Panglima Madius Tangau Tuaran. Soalan saya Tan Sri, soalan nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, ASEAN Power Grid APG merupakan salah satu program di bawah ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan perdagangan tenaga elektrik rentas tempatan dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN. Objektif semua APG adalah untuk meningkatkan keselamatan dan jaminan perbekalan elektrik antara negara-negara ASEAN, menggalakkan penggunaan sumber tenaga elektrik secara optimum dan efisien, serta menggalakkan perdagangan tenaga elektrik daripada sumber tenaga pulih baharu. Bagi merealisasikan hasrat APG ini, satu memorandum persefahaman MOU telah diwujudkan bertujuan untuk membolehkan dan memudahkan pelaksanaan projek-projek sambungantara antara grid tenaga elektrik negara-negara ASEAN. Malaysia telah menyertai memorandum persefahaman APG sejak tahun 2007 dan berbagai inisiatif telah dilaksana di bawah program ini. Malaysia telah memainkan peranan yang amat penting dalam menjayakan projek rintis, pertama perdagangan tenaga elektrik rentas tempatan antara negara ASEAN melalui LAU, PTR Thailand Malaysia Power Integration Project LTM PIP 2018 hingga 2021. Dengan seterusnya diikuti dengan projek laut PTR Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project LTMS PIP bermula pada tahun 2022 hingga 2024. Program APG ini adalah selari dengan dasar peralihan tenaga negara dan merupakan instrumen penting untuk merealisasikan hasrat Malaysia menjadi hub perdagangan tenaga elektrik serantau. Di samping itu, perbekalan elektrik dalam negara yang terjamin adalah penting untuk menyokong aktiviti ekonomi negara. Oleh itu, Malaysia akan terus menyokong program APG kerana impak program ini kepada ekonomi negara adalah besar. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya jemput Tuaran. Terima kasih Tan Sri. Soalan tambahan. Apakah peranan syarikat-syarikat utility seperti TNB, Sarawak Energy Berhad, SSB dalam merealisasikan ASEAN Grid ini? Dan bagaimanakah, adakah pihak kementerian bercadang untuk akhirnya mewujudkan satu regulatory mechanism di peringkat ASEAN? Dan untuk itu, adakah pihak kementerian juga mencadangkan kepada ASEAN nanti untuk mewujudkan ASEAN Parliament untuk memastikan adanya regulatory framework itu? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Untuk maklumat Yang Berhormat, di peringkat ASEAN Batang yang bertanggungjawab terhadap inisiatif ASEAN Power Grid adalah ASEAN Power Grid Consultative Committees dan Head of Asian Power Utilities Authorities (HAPOA). APGCC merupakan satu jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk menggalakkan dan membantu usaha pembangunan APG. Manakala HAPOA adalah forum ketua atau wakil daripada utilities atau pihak berkuasa tenaga elektrik negara-negara anggota ASEAN. Bagi Malaysia, APGCC diwakil oleh pegawai daripada NRECC, manakala HAPOA diwakili oleh pegawai daripada TNB. TNB akan membawa pendirian Malaysia yang turut merangkumi perdagangan dan
perspektif daripada syarikat utility termasuk SESP dan SEP. Selain itu, bermula 2013, ASEAN telah mengucapkan ASEAN Regulator Network AERN yang menyediakan satu platform perbincangan dan perkongsian maklumat untuk ketua atau wakil daripada pihak kawasan tenaga elektrik negara-negara anggota ASEAN. AERN ini bertujuan untuk menyelalas dan mengharmoni peraturan peraturan kawasan di antara negara-negara ASEAN. Objektif jangka panjang AERN ini adalah untuk menjalankan peranan dan tanggungjawab kawasan tenaga elektrik di peringkat ASEAN seperti yang dilaksanakan oleh Badan Kawasan Tenaga Elektrik di Kesatuan Eropah. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Baik, saya jemput Rompin. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu TBB akan ditingkatkan sehingga 70% menjelang 2050 menerusi hala tuju pembangunan TBB. Bagi mencapai matlamat tersebut, apakah usaha pembaikan dari segi infrastruktur grid, kapasiti penjanaan baharu TBB, penyempaduan setoran tenaga serta kos operasi grid? Keduanya, apakah pendekatan kementerian berhubung perdagangan rentas sempadan bagi tenaga boleh baharu serta tindakan susulan yang telah diambil ekoran pemansuhan larangan ekspor TBB yang dilaksanakan sejak Mei lalu bagi melindungi kepentingan industri tempatan? Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi seorang kerajaan telah menetapkan tasa dan mengambil pendekatan untuk membenarkan lebihan bekalan elektrik hijau daripada sumber TPP. Ditekankan merintah sempadan bagi memanfaatkan nilai jualan TPP yang lebih tinggi di negara jiran untuk membolehkan aplikasi teknologi pencernaan atau krik yang lebih maju seperti teknologi BESS di negara ini untuk membolehkan kemasukan kapasiti TPP yang tinggi dalam campuran elektrik lantaran menyokong usaha penyekarbonan sistem bekalan elektrik dan pembangunan rangkaian sambung antara bagi penyaluran bekalan elektrik merentas sempadan juga mampu meningkatkan keancaman sistem grid nasional dan seterusnya membolehkan integrasi TPP yang lebih tinggi dilaksanakan dengan kos yang lebih rendah. Kedua-dua perkara ini akan menyokong usaha negara dalam mengurangkan jejak karbon daripada sektor bekalan elektrik dan mencapai aspirasi net zero seperti mana yang dihasraskan. Langkah ini perlu dilihat secara progresif kerana kerajaan telah menetapkan bahawa hanya lebihan bekalan elektrik hijau yang akan ditekankan merintah sempadan. Oleh itu tidak timbul isu bahawa bekalan elektrik hijau yang ditekankan diperlukan di dalam negara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Hasnizan bin Harun, Hulu Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua yang kacak lagi bergaya dengan gunting rambut terkini. Terima kasih. Sebelum itu, saya mengalu-alukan kehadiran daripada rombongan daripada Tebrau. Soalan saya nombor 10. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor, Tan Sri Yang Di-Pertua. Sebagaimana keputusan Mesyuarat Majlis Tibet Negara bilangan 1 2023 pada 7 Februari 2023 dan juga berdasarkan keputusan-keputusan dasar MTibet sebelum ini, Kementerian Sumber Manusia selaku Sekretariat MTibet giat meneroka peluang kerjasama melibatkan syarikat berkaitan kerajaan dan swasta melalui pemeteraian Memorandum Kerjasama MOC dalam usaha meningkat dan melibatkan lebih banyak pihak industri dalam pelaksanaan program Tibet dan seterusnya merealisasikan transformasi program Tibet negara. MOC berkonsepkan payung kerjasama ini menjadi penghubung yang dapat dimanfaatkan
oleh institusi TVET awam dalam membuka ruang kerjasama erat bersama pihak industri. Sehingga November 2023, sebanyak 63 MOC telah dimeterai. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 41 MOC boleh dimanfaatkan merentasi 12 buah kementerian berkaitan TVET, melibatkan pelbagai cakupan bidang dan syarikat seperti Petronas Berhad, DRB Highcom Berhad, FGV Holding Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Bermaz Auto Sendirian Berhad. Skop kerjasama melalui pemeteraian emosi ini melibatkan komponen utama iaitu perkongsian kepakaran industri bagi tujuan pembangunan kurikulum dan reka bentuk penyampaian latihan dan peningkatan kemahiran tenaga pengajar melalui inisiatif dengan izin Train of Trainers (TOT). Selanjutnya, kerjasama turut melibatkan perkongsian maupun sumbangan peralatan berteknologi tinggi terkini kepada institusi TVET bagi memastikan berlakunya pemindahan ilmu dan kemahiran yang selari dengan keperluan semasa industri. Tuan Tan Sri Yang di-Pertua, penglibatan industri dalam pelaksanaan program TVET turut dimantapkan melalui lantikan dengan izin industri. Ya, sekarang ini sedang berlangsungnya bagi sesi pertanyaan bagi jawab lisan soalan nombor 10 iaitu oleh yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Hulu Selangor meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan sejauh manakah perkembangan dan usaha kementerian untuk melibatkan pemain industri dalam menjayakan program TVET. Baik, anda boleh menonton kami di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Menurut aturan urusan mesyuarat bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Sibu meminta Menteri Pengangkutan menjelaskan sejauh manakah bilangan penerbangan dan pengendalian penumpang untuk lapangan terbang di Malaysia telah kembali ke tahap sebelum COVID-19 dan apakah pencapaian ketepatan waktu penerbangan domestik bagi tahun 2022 sehingga 2023 serta langkah kawal yang telah pun diambil untuk melindungi pengguna daripada masalah kelewatan dan juga pembatalan penerbangan. Jawapan bagi persoalan tersebut, pemulihan jumlah penerbangan antara Januari hingga Oktober 2023 adalah pada kadar 74.1% atau 381,475 penerbangan berbanding 514,896 penerbangan tempoh pada masa yang sama tahun 2019. Tahap pemulihan keseluruhan jumlah penumpang adalah pada kadar 77.5% antara Januari hingga September 2023 berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019 adalah 84.4%. Soalan seterusnya oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Damansara meminta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan langkah-langkah yang telah pun diambil untuk mengatasi masalah kekurangan beras tempatan bagi masalah ini tidak terus dibelenggu oleh masyarakat dan antara jawapannya bagi persoalan tersebut iaitu pelbagai langkah intervensi telah pun dilakukan untuk mengatasi masalah isu bekalan beras ini. Yang pertama, operasi beras putih tempatan, operasi jamin iaitu kolaborasi secara strategik dengan KPDN menguatkuasakan arahan had pembelian maksimum kepada pembeli sebagaimana dalam peraturan 10-1-B peraturan-peraturan kawalan padi dan beras. Yang kedua, program khas beras putih tempatan secara konsensus bersama pengilang beras untuk pengeluaran tambah 20% stok pengilang. Dan yang ketiga adalah sesi libat urus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama Persatuan Restoran Pengusaha Makanan dan Penjaja Kecil pada 15 September 2023 serta beberapa perkara lagi. Baik, anda boleh terus saksikan kami di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda bagi menyaksikan persidangan sehingga selesai nanti. Nampaknya sampai di sini sahaja. Sekian daripada saya, Raja Sufian Raja Arif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daripada pelbagai bidang, daripada kepakaran, khidmat nasihat dan juga peralatan. Jadi kita harap dengan pelibatan industri ini kita dapat melahirkan tenaga mahir yang terkini, update dengan teknologi-teknologi semasa. Itu yang dalam fokus Majlis Tibet Negara sekarang ini. Okay, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Aminul Huda bin Hassan, Sri Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan Sri Gading nombor 11.